Net work done sama dengan K final tolak K initial. So ini adalah revise balik untuk subtopik pertama dan kedua yang kita dah belajar masa hari Ahad dan juga hari Isnin. So yang ni saya tak nak fokus sangat sebab yang ni kalau pelajar ada masalah apa-apa nanti you akan boleh tanya saya kemudian. So hari ni yang saya akan fokus adalah bahagian power. Okay. Power tak ada apa sangat. Agak simple. Agak simple. Dan exam mungkin akan keluar juga tau. Okay. So yang ni barulah masuk yang betul-betul saya nak guide hari ni. Okay. So definition untuk power adalah sebenarnya bersama dengan rate work done. So dia akan jadi W over T. Di mana kita tahu dalam work energy theorem, net work done adalah sama dengan changes in kinetic energy. So rumus untuk power juga boleh menjadi delta K divide by T. So sama ada nak guna W over T atau delta K over T, kes ini bergantung kepada maklumat yang diberikan di dalam soalan. Power juga kita tahu work adalah Fs cos theta. So this one divide by T. S over T adalah sebenarnya velocity V. So dia juga boleh ditulis sebagai Fv cos theta. So rumus untuk power boleh jadi banyak. Sama ada W over T, satu rumus. Delta K over T, rumus yang kedua. Fv cos theta, rumus yang ketiga. So nak guna rumus pertama, kedua atau ketiga, tak ada sesuatu yang fix. Kita tak tahu nak guna yang mana satu. Everything mesti bergantung kepada maklumat yang diberikan kepada kita. So finally, untuk power ni, guna ni. Power ni, kita tahu bahawa sama dengan Fs cos theta, maka dia juga boleh, bukan Fs, Fv cos theta, maka simplify, dia juga adalah sebenarnya dot product di antara F dengan V. So, bila masa kita nak guna rumus Fv ni, Fv ini boleh dua condition. Condition yang pertama adalah bila objek bergerak secara V uniform. Okay. Kes yang pertama, V secara uniform. Kes kedua adalah cari V at time T. Di mana, macam mana nak cari V at time T, kita akan guna rumus chapter 2, V sama dengan U plus AT. So, P sama dengan FV ada dua condition. Condition yang pertama apabila objek bergerak dengan velocity uniform. Kes yang lagi satu adalah V at time. So, kalau V at time ni, power ini kita panggil sebagai instantaneous power. Power pada ketika T. So daripada definition briefing yang saya sampaikan kat awak sekarang, bermakna conclusion yang kita boleh buat, kita ada 3 rumus untuk power. 3 ke 4 lah? 4 kot. Yang pertama, power sama dengan, tak tahu ada kereta. Cai pisah pergi on corner now. Sekejap lah. Tisa. Apa yang on dia? Sorry, gangguan Sat. So, rumus power yang pertama adalah sama ada guna work per time. Okay. Yang kedua, kita tahu work juga sama dengan changes in energy. So, power juga boleh ditulis sebagai, sekejap, macam tak muat lah pula. Energy per time ataupun bersama dengan delta K per time. Dan yang ketiga adalah power sama dengan Fv cos theta. So ada semua 3 rumus yang boleh diguna pakai.
Setakat ni ada apa nak tanya saya tak? Sorry gangguan. Ada apa nak tanya saya tak? Ada apa nak tanya? Ada tak? Tak ada lah. Cuba tenang je you all. Ada apa nak tanya tak? Tak ada, madam. Tak ada nah. So, sekarang tengok pada soalan soalan tutur. Ini soalan tutur. Saya sengaja brief guna soalan tutur supaya you all tak perlu tanya saya lepas ni. So, ambil masa dulu baca soalan. Yang pertama dia minta tentukan, dia minta define power, average power dan juga instantaneous power. So this one kalau keluar, dia akan keluar dalam UPS yang kedua. Dia akan keluar dalam UPS yang kedua. So soalan yang pertama dia minta dia minta define average power, di mana average power adalah bersamaan dengan rate change of work done iaitu W divide by T. Dia adalah rate change of work done iaitu W over T. Dan yang kedua adalah instantaneous power. Instantaneous power adalah power pada masa T. So dia ada limitation pada time. So this one akan jadi ataupun dW over dt. So ini adalah at instant time given. Yang pertama tadi adalah average, yang kedua adalah pada instantaneous time ataupun kita panggil sebagai power at instant time given. So dalam soalan itu dia akan bagi given time kat kita untuk tentukan instantaneous power. Okay. So ada dua, di mana dua ini akan ditanya dalam UPS. Setakat ni dia tak keluar dalam PSPM sebab PSPM adalah soalan melibatkan calculation ataupun konsep yang lebih detail. So yang define ni akan keluar dalam UPS lah. Tengok soalan B. Tengok soalan B. Kita keluarkan dulu data yang diberikan kepada kita. Kita ada mass bersama dengan 1005 kilogram. Initial address bermakna U sama dengan 0 dan dia mencapai final velocity V bersamaan dengan 10 meter per second di mana duration time ini adalah 5 second. Dan soalan minta kita tentukan average power. Okey, dia minta kita tentukan average power. Average power, rumus average power saya dah tulis kat atas dah ni. Average power adalah W over T. Okay. Di mana kita tahu work adalah sama dengan Fnet.S. Tapi isu dia sekarang, kalau tengok maklumat yang diberikan kepada kita, tak ada langsung nilai force, tak ada langsung nilai displacement. Dia bagi initial velocity, dia bagi final velocity. Daripada work energy theorem menyatakan bahawa net work done adalah sama dengan changes in kinetic energy. Net work done equivalent to changes kinetic energy. Maka untuk kes soalan ini, kita akan guna rumus delta K divide by T iaitu K final minus K initial divide by T. Kerana maklumat yang diberikan kepada kita adalah kita tahu final velocity, kita tahu initial velocity. Jadi kes ini kita akan mencari work menggunakan work energy theorem iaitu net work done sama dengan delta K divide by T. So setakat ni ada apa nak tanya saya tak? Tak ada kot, no? Straightforward je kan? So kita tak guna rumus yang ni lah. Kita guna rumus yang kedua. Maka akan jadi half mass 1005, final velocity adalah 10, initial velocity adalah 0 sebab object start from rest, divide by time taken 5 second. So kes ini kita akan dapat power average bersamaan dengan 15,000 dan unit bagi power adalah dalam watt W. Setakat ni ada apa-apa nak tanya saya tak? Laju ke?
ke masing-masing lost ke masing-masing takut nak buat quiz? Ada apa nak tanya? Tak ada ke? Macam saya duduk seorang je waktu kelas ni. Madam, Ya? tak madam. Explain balik yang K tu saya macam tak dapat. Okey, saya simplify balik rumus untuk power nah. Saya simplify balik rumus power. Okey. Power, rumus asas bagi power adalah work per time. Ini adalah rumus paling asas untuk power. Ini rumus paling asas untuk power. Dan dalam subtopik 5.2, saya dah share video tu, ini saya tak buat meet tau masa tu. Kita dah belajar work energy theorem. Dalam subtopik 5.2, kita belajar work energy theorem di mana net work done adalah sama dengan changes in kinetic energy delta K, iaitu K final tolak dengan K initial. Di mana K, rumus bagi K adalah half mv square untuk final minus half mu square untuk initial. Bermakna net work done adalah F net multiplikan dengan S lah. So work, bermakna work ini boleh dicari menggunakan dua rumus, sama ada F net dot S ataupun delta K. Ataupun kita terpaksa guna kedua-dua rumus, tapi kita kena tahulah work done sama dengan changes in kinetic energy. So setakat ni boleh tak? Lihat. Sebab yang work energy theorem saya tak buat meet tau. Yang ni saya share video je. Setakat ni lost lagi kah? Boleh madam. Okay. So maka kita tahu dah work done sama dengan changes in kinetic energy. Maka rumus bagi power juga boleh ditulis sebagai delta K divide by T. Juga boleh ditulis sebagai delta K divide by T sebab work done juga bersamaan dengan changes in kinetic energy. Takat ni boleh. Bermakna kita ada dah rumus yang pertama ataupun rumus yang kedua. Bergantung kepada maklumat yang ada pada kita. Mungkin guna yang pertama iaitu W over T, di mana W adalah F net divide by S bahagikan dengan T. Ini yang pertama. Atau delta K divide by T, di mana delta K divide by T ni adalah half mv square minus half mu square divide by T. So ada dua rumus dah sekarang. Takat dua rumus ni boleh kot. Boleh kan lah? Lihat. Boleh tak dua rumus ni? Kan lost lagi? Boleh Ada madam. dua dah tau. Okey. Dan kita juga belajar bahawa power adalah W over T, di mana W adalah Fs cos theta bahagikan dengan T. Bermakna dan S T adalah sebenarnya nilai V. Kerana velocity adalah sama dengan S over T. Velocity adalah S over T. Maka rumus bagi power juga boleh ditulis sebagai F V cos theta. Ini adalah rumus yang ketiga untuk mencari power. F V cos theta ni ada juga boleh ditulis sebagai F dot V. Sebab kita tahu dot product adalah cos product. Okey. Bila masa kita nak guna rumus P sama FV? Bila masa nak guna rumus ni? Ada dua condition. Ada dua condition untuk rumus P sama FV. Condition pertama adalah ketika objek bergerak dengan V uniform. Bermakna objek bergerak dengan velocity yang sentiasa maintain je. Atau kedua adalah untuk mencari instantaneous power. Instantaneous power bermakna dia adalah power pada masa T.
Apa yang dimaksudkan dengan power pada masa T? Bermakna kita kena cari velocity pada masa T. So, bila kita cari velocity pada masa T, maka power itu adalah merujuk kepada instantaneous power. Bermakna yang kedua adalah, kes kedua adalah V at time T. So, P sama FV, equation ketiga, ada dua condition. Condition pertama apabila objek bergerak secara uniform. Dan yang kedua adalah instantaneous power, iaitu velocity pada masa T. So, sekarang power ada 3 rumus. Rumus yang pertama dengan rumus kedua, ini kita panggil sebagai average power. So, average power sama ada guna rumus Fnet.S divided by T, yang saya highlightkan warna kuning ni. Ini adalah rumus yang pertama, sama ada guna Fnet.S divided by T, atau yang kedua guna work energy theorem, di mana work adalah sama dengan changes in kinetic energy, dan nak cari power kita bahagikan dengan T, ini yang kedua. Dan rumus ketiga adalah FV ni. Ini adalah yang ketiga. So, bila masa nak guna rumus pertama, kedua atau ketiga, yang ni kita tak boleh nak kata apa-apa lah. Kita kena base pada data yang diberikan pada kita. So, ada 3 kan? So, balik kepada soalan nombor 8 tadi. Balik kepada soalan nombor 8 tadi. Saya padam semua balik. Saya padam balik semua. Nanti saya kat balik ni. Sekejap nah. Alamak, sorry. Okay, so tengok balik soalan nombor 8. Sambil tu saya tulis balik dulu rumus power yang saya beritahu tadi. Rumus power yang pertama adalah sama ada P sama dengan W over T, iaitu Fnet S divided by T. Atau yang kedua, work energy theorem. Work adalah bersama dengan changes in kinetic energy, so divided by T. Atau guna rumus yang ketiga, iaitu power sama dengan F dot V. Yang atas pertama kedua ini adalah fokus kepada average power. So, tengok soalan B tu lagi sekali. Soalan minta average power. Soalan minta average power. Dan maklumat yang ada pada kita adalah mass, start from rest, mencapai velocity 10 meter per second within 5 second. Soalan minta cari average power. From rest means that you sama dengan kosong. Dalam kes ini kita tak ada force. Tapi kita ada initial velocity dengan final velocity. Average power ada 2 rumus. Rumus pertama dengan rumus kedua. So sekarang kes ini kita tahu initial velocity, kita tahu final velocity, means that untuk kes ini kita akan guna pakai rumus yang kedua untuk mencari average power. Okay, means that kita akan apply rumus yang kedua untuk mencari average power. Kenapa kita guna rumus yang kedua? Sebab kita tahu nilai K final iaitu half M. Final velocity adalah 10. Don't forget to square. K initial adalah sama dengan kosong sebab objek start from rest. So disebabkan kita tahu final kinetic dengan initial kinetic, jadi soalan 8B yang pertama, kita akan cari average power menggunakan konsep work energy theorem, di mana power sama dengan W over T, di mana kita tahu work adalah changes in kinetic energy divided by T. So this one akan jadi K final tolak K initial bahagikan dengan T. Masukkan nilai yang saya tulis kat atas tadi tu. Dan time duration dia adalah 5. So simplify this one, kita akan dapat nilai average power bersama dengan 15,000 watt. So setakat ni boleh tak? Ke pening lagi? Boleh tak?
Boleh madam. Boleh Boleh madam. takut no? Boleh takut no? Dan yang kedua ni apa perkataan dia sekarang? Yang kedua ni, soalan kedua. Instantaneous power. Instantaneous. Bermakna kita kena cari velocity pada bila ni? Kita kena calculate velocity pada waktu bila ni? 2 saat. 2 saat. Bermakna bila instantaneous, kita kena guna rumus yang ketiga sebab rumus ketiga adalah untuk sama ada case bergerak dengan V uniform atau V at time T. Jadi kita kena guna rumus yang ketiga untuk selesaikan soalan yang kedua. So sekarang saya pipis yang lain dulu. Okay. So saya tulis balik info yang ada tadi. Ini info yang ada tadi. U sama dengan kosong. Ini soalan yang kedua nah. U sama kosong. V sama dengan 10. Dalam time dia adalah 5 second. Mass adalah 1005 kilogram. And then sekarang cuba fikirkan macam mana nak carikan V pada 2 saat. Objek bergerak dengan A uniform. Boleh tak kita carikan dulu acceleration dia sekarang? Boleh tak carikan acceleration dulu? Maka daripada U, V dan juga T, kita boleh cari dulu nilai acceleration menggunakan rumus V sama dengan U tambah A T. So 10, U kosong, A unknown, T 5 second. So objek ini bergerak dengan uniform accelerations A 2 meter per second square. So saya dah dapat nilai A. Selepas dapat nilai A, saya kena cari velocity pada 2 second. So saya kena ulang balik V sama dengan U plus A T. Di mana saya kena cari V pada 2 second. U kosong, 2, T pada 2 second. So velocity at 2 second akan jadi 4 meter per second. So saya dah dapat V instantaneous at T2 second. So saya dah dapat instantaneous velocity at T2 second. So selepas dah dapat velocity at T2 second, jadi barulah saya boleh cari instantaneous power menggunakan rumus FV. Di mana F ini daripada hukum Newton kedua, F adalah sama dengan MA. Dan this one kita akan multiplykan dengan V. So mass adalah 1005. Acceleration dah kira tadi 2. Velocity at T2 second dah kira tadi bersama dengan 4. Maka finally kita akan dapatlah nilai instantaneous power equivalent to, ruang tak cukup, 12,000 watt. So sekarang nampak kan perbezaan di antara average dan juga instantaneous. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Soalan nombor 8. Saya kan tak boleh guna lama, saya tak tahu. Maksimum saya boleh guide sampai pukul 3 suku sahaja. Sebab lepas tu you kena buat quiz. Setakat ni ada apa-apa tak? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada madam. Takut nak. Nanti saya akan share screen ni. So kalau ada soalan apa-apa boleh tanya kemudian lah. Okay. So yang ni sambung nombor 9. Sambung nombor 9 pula. Okay. Baca dulu maklumat. You all baca dulu sambil saya tulis maklumat apa-apa. Macam biasa, rumus power ada W over T ataupun F net S divided by T atau power sama dengan delta K divided by T atau power sama dengan F dot V. Rumus power ada 3 ni. So sekarang tengok maklumat sekarang. Maklumat yang ada pada kita adalah mass, objek bergerak dengan constant speed dan force adalah
120. Force adalah 120. Di mana force ini dikenakan pada angle 60 degree. So kalau saya lukis raja, maka force yang dikenakan pada objek adalah bersama dengan 120 Newton at angle 60 degree dan objek bergerak dengan V uniform 5 meter per second. So tengok soalan equation mana nak guna? 1, 2 atau 3. Sekarang objek bergerak dengan V uniform. Rumus mana yang ada V ni? Rumus yang ketiga kan? Rumus ketiga kan ada dua condition. Condition yang pertama adalah V uniform atau V at time T. So case ini kita akan guna rumus yang ketiga. Power sama dengan FV cos theta. Sama dengan FV cos theta di mana force given 120, object moving at uniform velocity 5 meter per second at angle 60 degree. So simplify this one, awak akan terus dapat nilai power bersama dengan 300 watt. So ini adalah untuk case objek bergerak dengan uniform velocity. So average power kita dah guna dua rumus dah sekarang. Yang soalan pertama tadi kita guna changes in kinetic energy. Dan sebelum tu kita guna FV dan sekarang pun kita masih lagi guna FV. So sekarang tengok, that's why saya kata power nak guna rumus mana adalah bergantung kepada maklumat yang diberikan kepada kita. So ini untuk case nombor 9. Case nombor 9 adalah objek bergerak dengan V uniform. Means that kita akan guna power sama dengan F dot V ataupun sama dengan FV cos theta. So untuk kes ini kita akan guna rumus yang ketiga. So setakat ni boleh tak nak? Okay kot? Direct ke ni? Okay. So soalan nombor 10. Last. Yang ni saya sengaja guide terus supaya tak ada sangkut apa-apa dah. Awak pun tak payah kalut nak cuba sendiri. So saya share terus yang ni. Memudahkan awak. Tapi kalau tak faham, boleh tanya kemudian lah soalan nombor 8, 9, 10. Okay, soalan yang last. Soalan terakhir. Ada load, ada objek. Pull up bermakna akan ada satu force ke atas. Apa maklumat lagi ni? Di mana load itu bergerak secara constant speed. Di mana load itu confirm ada weight. Di mana weight dia adalah directed downward. Di mana load ini dia punya weight adalah bersamaan dengan 3600 Newton. 3600 Newton. Dan force adalah unknown. Dan dia kata bergerak dengan constant speed. So bergerak ke atas dengan V constant. Kalau V constant, acceleration dia apa? Kosong. Bermakna F net akan sama dengan kosong. So bila F net sama kosong, objek bergerak ke atas. Jadi F minus W sama dengan kosong. So F akan sama dengan W, automatically sama dengan 3600 Newton. So kita terus dapat dia punya external force applied to the system yang mampu mengangkat objek ke atas. So dapat teruslah jawapan yang pertama. Dan soalan yang kedua tu dia minta power dia minta power yang dikenakan pada objek tu. Dia minta power. So sekarang awak ada F, awak ada V. Dia minta power by this one. Dia minta power ni berapa. So agak-agak nak guna rumus yang mana? 1, 2, 3. Rumus 1, 2, 3. Ada F, ada V. Dan V adalah uniform. V adalah uniform. So kita akan guna rumus power sama dengan yang mana satu? Yang mana? F, V, cos theta. Di mana F kita dah ada 3600
velocity 0.625, arah F dan juga arah S adalah sama arah, so cos 0 darjah. So simplify this one, kita akan dapat power sama dengan jawapan akhir yang diberikan dalam buku. So settle lah untuk soalan nombor 10. Tak ni ada apa-apa nak tanya saya? Hari ni ada beberapa orang yang tak masuk kelas. 2-3 orang pergi vaksin. Seorang kena pergi buat medical check up sebab ada masalah kesihatan. Yang ada 83. Yang hilang entah ke mana dalam 4-5 orang. Yang hilang entah ke mana tu, saya tak tahulah ke mana lah. Okey. Sebelum kita tamat kelas, saya nak buat peringatan untuk UPS lah sekarang. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya saya tentang UPS next week, tanya sekarang. Sebab bila tulis pelajar, kadang-kadang pelajar tak faham tau bila kita tulis ni. Okay. Pertama, guna Chrome, jangan guna IE, sila guna Chrome dan login account MOE. Okay. Link akan diberikan kepada awak. Terus klik link sebaik sahaja masa bermula. Hanya guna satu device. Sila guna satu device sahaja. Jangan guna dua. Hanya guna satu device sahaja untuk akses link. Masa diberikan adalah 30 minit. Tapi peringatan mesra. Jika dah yakin, sila submit terus. Kenapa sila submit terus? Kerana jika berlaku masalah submit tak lepas, awak kena buat semula. Awak kena klik link semula, buat semula. Tak perlu tanya apa-apa kat saya. Terus masuk link semula, buat semula. Awak kena submit sampai lepas. Takkan ni ada apa-apa nak tanya saya? Ada apa nak tanya? Ada tak? So isu itu, Tak ada. ramai yang tak lepas tau. Ramai yang tak lepas. Then, ingatlah, walaupun masa diberikan 30 minit, tapi biasanya pelajar tak akan guna sampai 30 minit. So katakan awak guna dalam 15 minit awak siap, klik submit. Check betul-betul, semua tu dah check puas hati, klik submit. Jika submit tak lepas, tak perlu kata apa kat saya, tak perlu PM saya. Terus tekan link semula, jawab semula. Okay, nah? Then, jika ada masalah, jangan personal message saya. Jangan personal message saya. Kenapa jangan personal message saya? Kerana pelajar dah kadang-kadang pelajar keliru tau. Saya ada 2 device tau yang guna dalam Telegram tu. Satu handphone, satu tab. Kadang-kadang saya tak alert tau. Saya tak alert saya guna yang mana satu. That's why jangan personal message saya. Ada masalah, tulis dalam grup sebab dalam tab saya pun ada dalam grup tu, handphone pun saya ada dalam grup Telegram. So ada isu, tolong message dalam grup. Sebab grup tu saya pegang telefon, handphone pun saya boleh akses, saya pegang tab pun saya boleh akses. Sebab tab ni kadang-kadang anak saya akan guna untuk kelas dia tahu. Jadi ada isu, tolong tulis dalam grup. Dan jika masalah memang tak boleh buat apa langsung lah, memang dah cuba pun tak lepas juga. Katakan awak berada kawasan yang memang internet memang tak ada. So yang tu awak kena sediakan bukti yang betul-betul kukuh untuk proof kata memang awak ada isu. Dan satu lagi langkah keselamatan adalah, satu lagi tapi yang ni last choice sana. Ini last choice. Satu lagi cara, bila buat jawapan, katakan ada 3 soalan, awak snap. Bermakna soalan, jawapan. Awak snap. Katakan awak guna laptop, katakan. Ini adalah untuk keselamatan pelajar yang berada di kawasan yang data tak apa nak. Okey tau. So screenshot pun boleh nak. Dan pastikan selepas submit, dia kan keluar bahagian markah tu kan. Dia keluar bahagian page markah tu. Screenshot dan simpan sendiri dulu. Screenshot bahagian markah dan simpan sendiri. Jika ada isu saya tak dapat trace maklumat ataupun data yang disimpan oleh pensyarah yang bertugas tu, katakan markah awak hilang, saya akan minta screenshot markah daripada awak itu sebagai backup.
So peringatan lagi sekali nak, UPS minggu depan waktu kelas. Ingat kita buat waktu kelas. Jadi pelajar tak ada alasan untuk awak nak skip UPS tu sebab dia berlaku waktu tutup pukul 11 tu, waktu kelas. So ngam-ngam link buka, terus buat submit. Submit tak lepas, buat lagi sekali. Sampailah dapat markah. Bila dapat markah, screenshot, paste yang ada markah dan simpan sendiri. Jika ada masalah, barulah barulah tulis bagi tahu kat saya dalam grup. Ingatlah bagi tahu saya dalam grup. Jangan personal message saya. Setakat ni clear kot? Clear kot no? Penting tahu UPS markah tahu yang ni. Ini markah untuk final exam tahu. So jangan main-main. Ini markah untuk final exam tahu. Kecuali jika ada pelajar yang tak elok kena admit ward dan ada surat ataupun terkena COVID ke, kena admit ward ke, yang ni awak kena ready MC. Tapi kan awak kena elak tau. Sebab apa tau? Sebab saya takut set B tu lagi susah. Nanti awak kena dapat set lagi susah, awak pening lagi. Sebab dos yang ada MC ni kena buat test lagi sekali dan takut set lagi satu tu susah nanti. So kalau boleh, buat waktu UPS yang pertama, yang set pertama tu. Ada apa nak tanya takat ni? Ada tak? Penting ni UPS, markah tau. 20 markah total nak ada 3 UPS, total markah adalah 20. Ada apa nak tanya? Kalau tak ada,